أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sedang jemaah sekalian, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pengajian tadabbur dan tafsir surah Yasin untuk kali yang kedua pada seri bacaan kita pada malam ini, insya-Allah. Dan kita punya mehman pun ada depan. Ya, nama apa? Muhammad Farah. Tiga. Tashrif lagi. Insya-Allah tuan-tuan, bulan lepas kita baca berapa ayat? Satu ayat kan. Dia tak ada setengah ayat kan. Satu ayat Yasin ni kan. Insya-Allah pada malam ni tak adalah wal Quranil Hakim. Masa boleh bagi masa lebih sikit ya, insya-Allah lah. Pukul 11 ke, baru kita boleh habis perenggang ni. Baik, kita dah baca hari tu, kita baca terus dah tuan-tuan. Wal Quranil Hakim, Wal Quranil Hakim, iaitu ayat yang kedua daripada surah Yasin, 81 ayat. Wal Quranil Hakim, itu demi Al-Quran yang Hakim. Maksudnya yang Hakim tu apa? Yang mengandungi banyak hikmah yang banyak di dalamnya, di dalam Al-Quran itu. Sifat Al-Quran itu yang penuh dengan hikmah daripada kalam-kalam Allah. Samjeh. Bagus dia seorang ada depan dekat. Dia orang sana dia memang macam tu. Kalau buat ilmu dia memang duduk dekat-dekat. Tapi tak semestinya kita lah kan. Tak apa. Kita dah dengar kan. Wal Quranil Hakim, dan demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Kan? Quran ni banyak hikmah. Macam-macam hikmah ada kan. Hikmah kehidupan apa sahaja. Itu dah boleh katakan apa sahaja. Cuma kita je kena menerakainya. Itu. Maka selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ayat pertama dengan perkataan dua huruf Yasin, yang mana kita dah tafsirkan pada bulan lepas, dikatakan jelas lah. Mudah-mudahan tuan-tuan masih ingat lagi. Maka ayat kedua Allah Subhanahu Wa Taala memberi kata sumpah. Itu maksudnya. Kata sumpah. Wal. Kan kita apa-apa kan, kalau kita ada rezeki dapat jawatan yang tinggi kan, kita kena bersumpah. Wallahi. Dia ada apa? Dia ada berapa tuan-tuan? Billahi kan, tallahi. Dia ada tiga huruf sumpah kan. Tapi biasanya wallahi lah kita ni kita dengar. Tapi ada lagi Allah la akidan asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ada lagi. Wabillahi, tiga waw dengan ba dengan ta. Cuma di sini Allah datangkan dengan kata sumpah dengan menggunakan huruf waw. Biasanya dan sememangnya apabila ada huruf qasam, dia panggil huruf sumpah, maka perkataan yang datang selepas dia mesti berbaris bawah. Orang boleh belajar tu, itu bahasa Arab. Mesti berbaris bawah. Dan kita banyak tengok di dalam awal perkataan dalam surah semua, apabila ada waw ni, dia waw sumpah ni, perkataan yang selepas dia mesti berbaris bawah. Contoh yang kita biasa ingat sangatlah, wal asri kan, wal asri. Dia tak baca wal asru, wal asri. Kalau tinggi sikit wal fajri. Itu. Jadi bermakna di sini sesuatu benda yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala nak khabarkan. Itu maksud dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu sesuatu tu
nak beritahu tu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan kata sumpah. Begitu juga kita sesama manusia. Bahkan siapa pergi ke negara Arab tu, nak jual apa, tudung je, selipar je, kau main bersumpah kan. Ni murah dah ni, murah sekali dalam Madinah, dalam Mekah. Itu dia kita bahaskan. Jadi pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan kata sumpah. Sumpah yang digunakan tu apa dia? Perkataan dia huruf waw, dan benda yang disumpahkan dengannya. Dia nak sumpah ni dia ada empat rukun dia. Pertama, orang yang bersumpah tu mula-mula sendiri kan. Kalau tidak, tak ada lah kan. Macam ni, siapa dia yang bersumpah? Allah sendiri. Allah Jalla Jalaluhu sendiri yang bersumpah. Lepas tu dia panggil maksum bihi, yang disumpahkan dengannya tu apa? Al-Quran kan. Wal Quran. Lepas tu jawab dia. Jawab kepada sumpah tu. Silap 3. Jawab kepada sumpah tu. Jawab kepada sumpah tu ayat nombor 3 tu. Ayat nombor 3. Ayat nombor 3 tu. Kan? Jadi wal Quranil Hakim, dan Allah Subhanahu Wa Taala kata demi Al-Quran. Demi sumpah ada dah yang bersumpah Allah Subhanahu Wa Taala, dan disumpahkan dengannya dengan Al-Quran, dan jawab pada sumpah itu. Jawab kepada sumpah itu, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau daripada mereka-mereka yang diutuskan. Itu jawab dia. Begitu jugalah saya bersumpah, saya yang bersumpah billahi tallahi wallahi kan, contoh-contoh kan. Lepas tu apa dia jawab dia? Dia bersumpah dengannya dengan nama Allah. Apa dia? Saya akan, kan, dengan jawatan jaga kan, jawatan ini dengan penuh tanggungjawab. Itu jawab dia. Begitu juga kat sini ayat nombor 3. Innaka, jawab kepada Allah bersumpah dengan benda yang besar. Quran, kalam dia sendiri. Apa dia nak beritahunya? Innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi. Nabi kita tuan-tuan. Pada masa, sebab kita tahu Yasin ini diturunkan di Mekah, bukan diturunkan di Madinah. Bermakna pada masa tu manusia sedang bergelut dengan akidah, untuk nak disampaikan risalah akidah yang betul kepada penduduk Mekah. Anda faham? Jadi di sini dia ada bergelut daripada melawan. Rasulullah ni awal-awal dakwah baginda nak menyampaikan risalah tauhid kepada Allah. Jadi Allah memberitahu daripada kata Al-Quran ini, dengan ayat Al-Quran ini Nabi bacakan kepada kaum musyrikin Mekah. Betul ni, sebab ada sumpah ni. Kalau sumpah ni bukan main-main, itulah bendanya. Jadi dia dalam automatiknya dia mengandungi makna dakwah. Betul ni, Muhammad ni bukan calang-calang, ini utusan Allah ni. Innaka laminal mursalin, pada nabi-nabi, mereka-mereka yang diutuskan. Bahkan nabi kita khatamul anbiya, penyudah segala nabi. Itu. Lepas tu apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkata demikian, kedudukannya, posisinya macam mana posisinya? Keduduk saja je dari nabi? Tak. Ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Maknanya apa yang nak disampaikan oleh Nabi itu, yang kalau kamu dengar itu, sembah Allah, jangan sembah makhluk, jangan sembah berhala, wahai kaum musyrikin Mekah, wahai kaumku. Itu ala siratim mustaqim. Bermakna di sini masuk dalam akal, Rasul, utusan, apa yang dia bawa ni berada di jalan yang benar. Maknanya apa yang dia bawa itu, apa dia sampaikan itu adalah betul, kena pakai, kena pegang. Itulah maksudnya ala siratim mustaqim. Lepas tu ni tu bayanat, dipanggil penerangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu firm, begitu jelas. Lepas tu sudahlah berada di jalan yang benar dari apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sudut akidahnya, dalam sudut tata caranya, bahkan solat tu sendiri kan ni semalam kan 27 Rejab
peristiwa Isra dan Mi'raj. Berlaku di bila? Berlaku di Mekah, tuan-tuan. Kan? Solat. Itu dari segi syariahnya. Kalau Rasulullah menurunkan perintah solat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Itu dah sudut syariah pula. Kan? Baik. Itu apa yang Rasulullah dikatakan berada di atas jalan yang benar itu? Apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa, kan? Daripada mulut dia sendiri main sebut, main cakap ke? Tak, tuan-tuan. Tanzilal Azizir Rahim. Wahyu yang disampaikan oleh Nabi itu adalah tanzil, wahyu yang turun daripada Al-Azizir Rahim, yang maha berkuasa, maha mengasihani. Sebab kasihan tengok hamba dia, kalau tak kenal dia apabila bangkit pada hari kiamat, tidak ada tempat lain lah kecuali tempat yang tidak baik. Nampak kan? Jadi ala siratil mustaqim tu mana kaitan dia mana? Kaitan dia tanzil. Bukan kata apabila jadi rasul, okey, apa yang dia sebut tu kita kena pakai, kena terima. Tak. Tanzil juga maknanya secara tak langsung adalah wahyu daripada Allah untuk nak memimpin kehidupan kita supaya menjadi pedoman, supaya kita berada di atas jalan yang lurus juga. Nampak kan? Kat situ kita boleh buat kesimpulan bagaimana kita dengan agama kita. Bukan kita dengan agama kita ni main ikut je, kan, daripada keturunan kita orang Islam. Tak, kita kena kenal ni agama kita tu bagaimana, kan? Jadi tanzil adalah penurunan daripada Tuhan yang maha perkasa. Aziz ni maha perkasa. Maha kuat. Dia boleh buat apa saja. Tapi dalam dia, keperkasaan dia tu, dia bukannya semena-menanya jadi jentik telinga ke apa, tak. Rahim. Macam tu. So, itu bunga-bunga di Gaza. Bunyi. Tuan-tuan dengar? Saya dengar. Hebat. Macam khusyuk. Saja. Tanzil al-Aziz al-Rahim. Baik. Apabila turun wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa dia motif dia lagi? Litunzira. Untuk kamu memberi apa dia? Memberi berita, ancaman kepada kaum yang mana dia itu telah diberi berita ancaman itu telah diberi juga kepada nenek moyang mereka terdahulu. Maksudnya kalau Nabi terdahulu pun menyampaikan risalah yang sama je. Itu nzira qauman ma unzira abauhum dulu pun sama je mesej. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu, itulah mesej yang disampaikan oleh siapa dia? Oleh nabi-nabi terdahulu. Sebab itulah daripada ayat lain mengatakan fa in kazzabuka, sekiranya kaum engkau wahai nabi kita lah, faqad kudziba rusulun min qabl. Jangan sedih wahai nabi. Fa in kazzabuka, jika sekiranya kaum musyrikin Mekah mendustakan engkau, maknanya Rasulullah sampaikan risalah yang benar dah ni, tapi mendustakannya. Maknanya benda betul tapi didustakan. Masalah kan? Faqad kudziba rusulun min qablu. Sesungguhnya telah didustakan juga rasul-rasul sebelum kamu. Jadi jangan sedih sangatlah. Macam tu dah. Kan? Maka terimalah orang yang menerima, amanu man amanu wa kafaru man kafaru. Gitu. Berimanlah orang yang beriman, maka kufurlah yang kufur. Yang baik kita beriman. Okey. Jadi di sini pakai wazifatun nabi, kerja Rasulullah bila telah dilantik menjadi rasul, dan benda yang nak disampaikan tu bukan daripada mulut dia semata-mata, ia bahkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan wahyu itu kamu hendaklah sampaikan berita amaran, jangan sembah selain daripada aku, Tuhan kata. Jangan menyekutukan aku, Tuhan kata. Fahum rafilun, tapi mereka rafil, lalai, tidak mengambil endah tentang keseriusan apa yang nak disampaikan oleh Rasul
Nabi kita dan juga Nabi-Nabi terdahulu pun sama. Benda yang serius ini sebenarnya boleh memakan diri dia apabila dia mati dalam keadaan tidak kenal siapa Tuhannya yang sebenar, kan? Itulah benar juangan kita sebenarnya tu, kan? Masya-Allah, istiqamah kita begini, saya yang berkata-kata dengan tuan-tuan pun, mudah-mudahan Allah bagi ketabat sabit dia kata, sabitna ala dinika, kan? Sabitkanlah, teguhkanlah kami di atas agamamu, kan? Insya-Allah. Baik. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Pada Allah pun memberitahu dah dalam memperjuangkan akidah yang benar, mengenal Allah di kalangan manusia ini, sesungguhnya Allah kata haqqal qawlu ni maknanya telah, orang kata telah orang kata dah memang begitu dah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, maksudnya telah tetap dah, memang jadi macam tu. Haqqal qaul, maknanya telah confirm dah. Confirm macam mana? Ala aktsarihim, bahawa kebanyakan daripada mereka itunya la yu'minun, tidak akan beriman juga. Apa itu macam mana? Kan? Apa itu macam mana? Apa itu? Apa yang nak disampaikan tu kita kena dengarlah dulu. Kita kena dengar dan fikir. Jangan jadi macam orang yang apabila disampaikan benda yang benar ini, benda yang khususnya daripada Al-Quran ataupun sabdaan Nabi, kena dengar. Lepas tu fikir pula. Kita lepas isyak kita baca tak surah Al-Mulk? Baca kan? Pada ayat mana? Saya rasa tuan-tuan dah hafal dah ni, 30 ayat surah Al-Mulk ni. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Tu je, dua je jadi sebab utama apabila puak-puak ahli neraka ini telah diputuskan memang kena duduk dalam neraka disebabkan kerjaan mereka dahulu. Wa qalu, mereka berkata, yang duduk dalam neraka dah duduk dah, maka mereka membuat kesimpulan kenapa jasik dia jadi macam ni, kan? Wa qalu law kunna, sebab tu dia guna fi'il madhi, maksudnya benda yang dah lepas. Law kunna, law tu tak ada guna apa, law, kalaulah kami, kalaulah kami. Kita tak nak, kita ni duduk atas dunia lagi, kesempatan masih ada. Wa qalu law kunna, pertama sekali apa? Nasma'u, dengar dulu. Nabi kata okey, memang kena dengar. Sebab apa? Sebab Allah mulakan dengan sumpah, wal Qur'anil Hakim innaka laminan mursalin ala siratim mustaqim. Kata jelas ni, kita dengar, demi Quran, pesuruh Nabi ni, utusan ni, lepas tu jalan yang benar ni, tak menipu ni. Nampak permainan di akal apabila kita dengar tu, kan? Sudah jelas dah kita nak buat calculation kat situ. Wa qalu law kunna nasma'u, kamu dengar. Lepas tu nasma'u untuk nak proses, au na'qilu, dan kami fikirkan. Akal, bukan akal ada Tuhan bagi. Au na'qilu. Kan? Dua benda tu, dengar dan fikir. Ni bukan main. Kalau benda dunia ni dengar tu ambil. Tu yang skema sedap, faham? Apa? Dengar, fikir dulu. Analyze dulu. Itu hadap cara Tuhan. Walaupun memang betul Allah sadaqallahul azim, Allah Maha benar. Qul sadaqallah. Dalam Quran, qul sadaqallah. Tapi Allah tetap guna tata cara. Dengar dulu, fikir, apabila kita benar, barulah kita pegang betul-betul. Tu akidah. Sebab dia tak nak dengar, tak nak fikir, main, tak ada mengarut yang semua. Ma kunna, apa jawab sendiri atas diri sendiri, ma kunna fi ashabis sa'id, tidaklah kami ni berada dalam penghuni neraka dah. Tapi benda dah terlambat, kan? Auzubillah. Ini bukan diguna pakai oleh semata-mata mereka yang sembah selain daripada Allah dah. Kita yang
dan sudah beragama Islam, tetapi kita dengan agama kita kan tidak enteng buat, sehingga benda kita bercakap-cakap pun meniti antara antara agama di dua agama sampai kan. Pasal saya kata impak daripada perkataan isu bersumpah ni, kita tak boleh sebarangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan yang kedua, kalau boleh pun dengan kita Allah boleh lagi, masyru' lagi. Cuma mazhab Hanafi yang tidak membenarkan, tidak begitu membenarkan. Selain daripada itu, kita tidak dibenarkan bersumpah selain daripada nama Allah. Kan tu. Tapi dalam lagu-lagu ada je demi kita demi kan, demi cintaku. Apa tu habis lah. Bara tak bara habis, lalu habis. Bara api, bara sate. Padahal kalau kena lighter api sikit kemai tarik dah kan. Bohong je. Kan boleh. Macam kata apa, tak ada lafaz lebih agung kalimah cinta. Boleh. Lafaz paling agung siapa? Apa dia tu kan? Lafaz paling agung Allah. Lafzul jalal Allah jalla jalaluhu, tu lafaz agung, kalimah agung, kalimah tayyibah ya, sayyibat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang lebih atas daripada itu. Kan? Kalimah tayyibah dia panggil, bitaqah dia panggil. Jika sekiranya duduk pada neraca sebelah ni, segala amalan hamba segala diletakkan di sebelah neraca lagi la ilaha illallah, maka la ilaha illallah ini lebih berat, tuan-tuan, lebih berat. Itu dia. Itu saya katakan tadi tentang sumpah. Itu baik. Kita pergi lagi tuan-tuan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Maka dia pun tak nak beriman dia. Kan? Maka beruntunglah orang yang ingin menadahkan telinga dia pada zaman Rasulullah, menadahkan telinga dia dan fikir apa yang nak disampaikan oleh Nabi. Sebabnya apa tuan-tuan? Sebabnya Allah dah pelengkapkan dah Rasulullah Nabi kita ni dengan akhlak yang begitu tinggi kan, supaya tidak mengkaburkan dia punya kepercayaan orang kan. Kalau ni jujur ni, begitu amanah ni, kalau tinggal apa-apa barang selamat ni kan, Allah pelengkapkan dah. Tapi bagaimana orang kafir ni kalau sebut Allah nak Rasulullah dah muda menjadi nabi, menyampaikan risalah, tentangan kan. Sebab di belakang tu ada musuh. Dalam surah Yasin ni kan, alam ahad ilaikum ya bani adam la ta'budus syaitan. Sebab tu sahabi yang kita sentiasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sentiasa minta berlindung daripada Allah. Bukan suruh maki hama syaitan, tak disuruh pun. La tasubus syaitan. Tak ada. Tapi berlindung dengan Allah daripada kejahatan syaitan. Dia merasuk kita, membisik kita, benda-benda yang boleh meragukan kita. Itu benda. Itulah tuan-tuan, insya-Allah. Kita dah nak hujung dah bulan Rejab ni. Lepas tu Syaban. Allahu akbar kan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dalam kepada bulan Syaban dan seterusnya kepada bulan yang mulia ni, bulan Ramadan. Amin. Baiklah tuan-tuan, kita sambung lagi. Pukul 9 ke? 9 insya-Allah. Jangan risau tuan-tuan. Cuti. Saya kata tuan. Baik tuan-tuan, kita pergi lagi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aidi inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Ini dah keputusan. Apabila Allah Subhanahu wa taala beritahu demikian, patut Allah mendatangkan ayat takhwif. Ayat takhwif ni ayat yang menakutkan. Kalau tak nak terima juga apa yang dibawa oleh utusan aku ini, Muhammad ibnu Abdullah, daripada kaum kamu, apa yang disampaikan dia itu jelas, tidak ada sebarang penipuan apa, tidak ada langsung, jelas. Kamu pun faham bahasa Arab, kamu pun jaguh dalam bahasa Arab, kamu pun
daripada kalangan yang bermegah-megah dengan syair. Syair ini mempunyai nilai bahasa yang terlalu tinggi, dan syair-syair yang terpilih itu kamu gantung di Kaabah. Ini Quran aku bahasa Arab juga. Tak ada benda untuk kamu nak komen sebenarnya. Jadi kata sekiranya kamu sampai mati, maksudnya tak nak terima apa yang dibawa oleh utusan aku ini, ini bendanya. Apa dia? Kita tengok. Inna ja'alna fi a'naqihim. Kami akan jadikan, mana kami letakkan di mana? A'naq ni. Leher mereka ni. Di leher mereka ni aghlalan, belenggu ni rantai lah. Rantai yang ada belenggu. Rantai tapi ada belenggu ni. Ni belenggu ni. Kunci. Aghlalan fahiya ilal azqan. Aghla tu belenggu tu bawa sampai ke sini. Azqan. Zaqnun, azqan ni dagu. Maknanya kunci sini sampai ke sini. Fahum mukmahun. Fahum mukmahun ni mereka akan jadi apa dia? Terdonggak-donggak. Ini besar sangat belenggu tu sampai ke azqan. Azqan ni dagu. Jadi macam ni. Jadi tak boleh nak lari, tak nampak jalan. Jadi macam tu Allah buat mereka. Masya Allah. Kaki kena ikat lagi. Itu sistem penhambaan. Dulu kalau nak suruh hamba jangan lari, dia tinggi sikit. Jadi tak mampu. Jadi kena ikut je lah. Wa ja'alna fi a'naqihim. Fi a'naqihim ni, wa ja'alna fi a'naqihim. A'naq ni unuk. Ni unuk, fi unuqihi, leher. Aghlal, rantai yang ada belenggu. Belenggu pula sampai ke sini, maknanya besar. Fahiya ila ni kepada, azqan ni dagu. Fahum mukmahu, maka jadilah mereka tu terdonggak-donggak. Mukmah. Allah Akbar. Kalau kita terdonggak ni, nafas pun tak lepas kan rasa. Itu dia. Jadi ini ayat takhwif, ayat untuk nak menakutkan. Kalau tak nak terima apa yang disampaikan oleh utusan kami ini, maka kami sediakan ni untuk kamu. Takut juga. Takut. Tetapi tuan-tuan, ini ayat biasa kita pakai, biasa kita baca daripada Yasin. Yasin ni yang kita kata-kata kita tu ingat dua je. Dua ayat daripada 81 ayat. Saya punya andaian lah tuan-tuan, tapi rasa betul juga. Kita punya ayat ni Yasin, kebanyakan kita ni biasa dengar dan boleh baca lah sebab ikut-ikut dua ayat. Pertama ayat 9, lepas tu ayat yang terakhir, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayat 80 281 kan. 80 wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Cuba sampai sadda je. Ayat biasa nak suruh orang tak nampak. Nak suruh orang tak nampak, padahal nampak pun. Dengan kepala ya semua. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Apa makna tak tahu, baca kan. Apa tu ya? Kita sya'nul mukmin, kita sebagai mukmin kita ambil semua ayat Allah, kaji, faham daripada mana silsilah ayat tu, daripada mana silsilah ayat tu. Kan? Lepas tu ayat satu kun fayakun. Dah kan dia jadi kun anta. Lagu kun anta. Biasa dengar. Kan? Baik. Lepas tu Allah Subhanahu taala berkata, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Baik, inna ja'alna wa ja'alna min baini aydan juga ni azab sebenarnya ayat ni. Azab inna ja'alna fi a'naqihim tu keputusan di akhirat. Kejadian mereka ni dalam keadaan mereka tak nak terima pada risalah Nabi yang Nabi sampaikan ni, kesan apa dia, sebab dia, kesan dia di mana, kesan dia yang sebabnya tu
Sebabnya dia ayat 9 ni. Dia ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Baik. Kita kena faham sejarah. Kota Mekah ni tuan-tuan, ya, kota yang dahulunya tandus, yang dibuka oleh Nabi Ibrahim setelah baginda meninggalkan Siti Hajar bersama anaknya masih kecil lagi, Ismail kan, Nabi Ismail. Sehinggalah kita tahu dah kan, sehinggalah ada air Zamzam itu, sehinggalah menjadi kota yang pesat sampai sekarang. Begitu pesat sekali, dengan gunung-gunung, bukit-bukit yang ditebuk semua dah. Tanda-tanda kiamat. Jadi tuan-tuan, dan daripada dulu sampai sekarang, kota Mekah ini merupakan kota perniagaan, kota bisnes, tempat persinggahan, apa dia, kafilah-kafilah yang membawa barang dagangan yang begitu banyak, begitu besar, begitu besar keuntungan. Surah kita ni kalau azan, bagi laluan kepada azan dulu ke tuan-tuan? Lepas tu kita sama sikit lah kan, sebelah dah kan, boleh kan, maklum kepada saya lah. Kita oleh kerana masuk waktu azan, kita beri laluan kepada tuan muazzin kita dulu untuk lakukan lepas azan. Kita berhenti sejenak.